Hai, Assalamualaikum guys. Okay, so hari ni saya nak share sikit tentang yang berkaitan apa yang berlaku dekat dalam badan kita, okay? Okay. So dekat dalam badan kita ada salur darah. Okay, so salur darah ni dekat dalam salur darah ni ini ada sel red blood cell lah, dia mengalir dekat dalam badan kita. Okay. So tapi ada satu benda lagi, ada satu partikel lagi dekat dalam sel dekat dalam sel kita, bukan dalam sel, dekat dalam salur darah kita ada satu lagi partikel yang mana dia macam ni. Dia menempel dekat dinding-dinding salur darah tu, and ini adalah lemak. Lemak ni adalah dinamakan lemak visceral. Visceral fat. Okay. So lemak ni dia berada dekat organ-organ dalaman, dekat jantung, dekat dalam salur darah, dekat paru-paru, buah pinggang semua lah, dekat bawah perut kita, dekat abs kita tu ada visceral fat. Sebab itu yang buatkan kita, kadang-kadang orang tu tak gemuk pun tapi dia buncit. Kenapa? Sebab dia kaya dengan lemak visceral ni. Okay. So bila macam kalau tanpa, okay, dia macam ni. Ada dua gambar ni yang clear. Okay, so bila tanpa lemak visceral tu, sel darah merah kita akan transport everything, oksigen, transport nutrisi ke sel-sel badan kita dengan lancar. Tapi disebabkan lemak yang bertempel ni, dia menyebabkan ruang ni jadi sempit. So kalau macam kita siram pokok kan, kita picit hose tu, air akan jadi laju kan. So bila ada lemak visceral yang bertempel dekat salur darah kita, dia menyebabkan blood flow ataupun darah mengalir dengan pressure yang tinggi. So apa yang berlaku bila pressure tinggi, dia menyebabkan tekanan darah kita ni tinggi. So itulah berlakunya tekanan darah tinggi, high blood pressure, pening, nak pitam. Kenapa berlaku macam tu? Disebabkan ini lemak ni. Okay. So and sometimes disebabkan pressure yang tinggi, dia menyebabkan dinding ni pecah. So apa berlaku bila dia pecah? Sel darah, so kita punya salur darah kita bila dia pecah, dia pecah ni, so darah akan melimpah-limpah lah. So apa yang berlaku bila darah ni pecah, so dia akan blood clot, dia membeku, kan. Kalau macam kita luka tu, lepas tu kalau kita terhiris kuning tu, lepas tu dia ada kuning-kuning tu kan, yang sebelum dia bertempel tu dia ada kuning-kuning, itu blood clot, darah tu dia beku. Okay, so apa yang berlaku bila dia blood clotting, so dia akan tutup salur darah ni, menyebabkan tertutup lah kat sini. So itulah yang buat kita collapse tu. Kalau pecah ni berlaku dekat area jantung, kita akan kena serangan jantung. Kalau dia pecah dekat area urat saraf kita, dia akan jadi kita stroke, macam itulah. Okay. So persoalannya sekarang ni, berapa banyak visceral fat yang kita ada, dan macam mana datangnya visceral fat ni? Okay. So visceral fat ni dia datangnya daripada pemakanan yang daripada makanan yang diproses, processed food. Okay, apa makanan yang diproses ni? Ada sausage, nugget, burger, makanan dalam tin, air dalam tin, air gas tu, lepas tu makanan yang bersusu pekat. Itu penyumbang terbesar. So ini ada Milo, ada Nescafe Ice, tak kisahlah. Yang ada susu pekat itu menyumbang kepada visceral fat ni. Okay. Lepas tu makanan dan minuman yang berasaskan susu pekat. Lepas tu makanan yang diproses tadi. Lepas tu makanan yang deep fried.
Makanan yang deep fried. So yang ni kita biasalah jumpa kan makanan-makanan you all tahulah apa makanan tu. Okey. And selalunya memang kita makan makanan yang tinggi, kaya dengan visceral fat ni. Lepas tu sekarang ni macam-macam semua makanan nak bercheese kan. Cheese tu pun cheese yang kita makan tu penyumbang kepada visceral fat. Cheese ni bagus tapi bukan semua cheese. Tapi cheese yang dinamakan cottage cheese. Ini dia kaya dengan lemak baik. Tapi cheese-cheese yang lain yang kita biasa makan tu dia kaya dengan visceral fat. So dia akan efek kepada sini. Okay. So apa yang berlaku bila visceral fat kita tinggi, kita akan rasa mengah, semput. Kita akan rasa apa lagi? Kita akan rasa pening-pening. Kalau bangun tu cepat senang rasa pening kan. Lepas tu kita mengah, semput, pening. Lepas tu tak selesa, dia macam mual-mual macam tu lah. So itu adalah antara simptom-simptom dia. Lepas tu dia senang berpeluh and tidur berdengkur pun antara salah satu simptom dia. Okey. So persoalan okay, ini datangnya visceral fat tu daripada pemakanan yang macam ni. Okey. So macam mana nak hilangkan dia? Okey, so ketahuilah untuk visceral fat ni dia tak hilang dengan exercise. Macam mana nak hilangkan dia adalah dengan 80% pemakanan sihat dan juga 20% senaman. Baru dia boleh hilang. Barulah dia akan hilang sedikit demi sedikit. Okay. So pemakanan yang seimbang, yang ni balance, ada 30% protein, ada 40% karbo yang sihat, ada 30% lemak baik. Okay. Sekarang ni kita dah makan protein, kita dah makan karbo. Persoalannya lemak baik. Macam mana kita nak dapat? Okay. Selalunya lemak baik ni susah kita nak dapat. And dekat dalam KF4C ni selalunya kami amalkan omega 3 Herbalife. Kenapa omega 3 yang Herbalife, tak boleh ke yang lain? Yang lain pun ada yang okey, ada yang tak okey. So, tapi yang Herbalife punya sangat-sangat kualiti. Kenapa? Sebab dia dicipta oleh pemenang Nobel laureate. Pemenang anugerah Nobel, anugerah tertinggi dekat dalam bidang sains kemanusiaan. So dia punya yang cipta tu nama dia Dr. Louis apa nama tu? Tiba-tiba lupa pula nama doktor tu. Tak apa. Okey. Louis Ignarro. Okey, Dr. Louis Ignarro ni dia menang anugerah Nobel sebab dia cipta satu produk, and produk ni boleh bantu untuk counter masalah ni, cardiovascular punya masalah lah. Okey, kenapa? Dia cipta satu produk yang menghasilkan nitric oxide. Okey, so panjanglah cerita dia pasal ni, tapi hari ni bukan nak cerita pasal ni. Okey, tapi ini adalah produk dia dinamakan NW, and dia pilih Herbalife untuk pasarkan produk ni sebabnya Herbalife ni align dengan cara pemakanan yang sihat. Kalau orang tu anyone ambil produk ni tanpa 80% jaga makan, 20% senaman, benda ni tak ada guna, no function. Okay, so that's why dia pilih Herbalife untuk pasarkan produk ni, sebabnya kita dah gunakan nutrition Formula 1. Formula 1 tu kita bantu untuk dapatkan semua nutrisi yang badan kita perlukan, and kita ada coach yang pantau dari segi pemakanan, dan juga kita suggestkan untuk senaman yang sihat. Lepas tu bila dah jaga makan, kita add on nitric oxide ni, insya-Allah kita akan tak bermasalah lagi dengan penyakit-penyakit tu lah. Okay, so dia macam ni. Sel darah kita, NW ni dia provide nitric oxide. Nitric oxide ni dia bantu anjalkan salur darah ni supaya perjalanan darah tu lebih lancar. Okay, so nak lebih baik daripada yang bertempel-tempel tu, kita tambah dengan lagi satu produk pun sama, dicipta oleh Louis Ignarro ni, nama dia Omega 3 Herbalife. Okay, Omega 3 Herbalife ni dia bantu untuk
cairkan lemak-lemak dekat visceral ni, dekat organ-organ dalaman kita ni sedikit demi sedikit. Dia tak berlaku secara direct, tapi dia berlaku secara indirect, slow and steady. So apa yang kita kena buat adalah jaga pemakanan ni, kita boleh amalkan omega 3 ni, dan juga kalau ada bajet lebih boleh tambah nitric oxide ni and network NW formula untuk kita atasi masalah ni. Siapa yang perlukan ni? Orang yang memang ada masalah dari segi yang tadi itulah yang kita cerita ni tadi. Especially yang tidur berdengkur, ada perut buncit, itu semua tu kita memang sangat-sangat suggestkan. Ataupun dia low stamina semua tu, itu disebabkan transportation dari oksigen dan juga nutrition daripada sel darah merah tu tak sampai dengan baik. Okay, so that's what I want to share with you untuk hari ni. Boleh siapa yang dah tengok video ni boleh reply saya excited dengan omega 3.